Tuan Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana atas limpah kurnianya saya dapat berpeluang sekali lagi berdiri di Dewan yang mulia ini. Kali ini melafazkan ucapan menjunjung kasih dan menyokong di atas titah ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong meresmikan sidang Parlimen ke-14 Penggal ke-5. Tuan Yang Bertuah, sebelum saya meneruskan perbahasan ini, saya ingin mengajak semua ahli-ahli Dewan mendoakan keadaan banjir di negeri Pantai Timur segera pulih. Begitu juga semoga semua mangsa terlibat tabah menghadapi ujian ini. InsyaAllah saya yakin semua pihak berkaitan akan sentiasa membantu memastikan kebajikan dan bantuan untuk mangsa banjir dapat disalurkan secepat mungkin. Tuan Yang Bertuah, izinkan saya menyentuh mengenai keadaan kewangan negara. Minggu lepas, YB Paguh telah mengugut untuk membongkarkan keadaan kewangan negara. Tapi sehingga kini nampaknya belum ada apa-apa perkembangan. Tak apalah, biarlah saya perjelaskan. Tuan Yang Bertuah, akibat pemansuhan Cukai Perkhidmatan dan Barangan atau GST yang dilakukan semata-mata sebagai langkah populis, ditambah lagi aset-aset negara yang selama ini memberi pulangan yang baik tetapi dijual, serta prestasi ekonomi yang lembap di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional selepas PRU 14, defisit tahunan kerajaan yang turun 8 tahun berturut-turut semasa Kerajaan Barisan Nasional dahulu telah naik semula. Akibatnya, hutang langsung negara telah naik lebih 46%, atau kenaikan sekitar 320 bilion ringgit dari 687 bilion pada tahun 2017 ke lebih 1.03 trilion hari ini. Nisbah hutang kerajaan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK juga naik dari 48.7% ke lebih 63% hari ini, iaitu jauh melebihi had nisbah hutang 55% yang ditetapkan semasa kerajaan BN. Bukan sahaja reserve tunai Petronas sebanyak 176 bilion yang ditinggalkan kerajaan BN pada masa PRU 14 telah dijarah, tetapi tabung kuap, Kuan dan khazanah turut mengalami nasib yang sama dikorek kerajaan PH dan PN. Sedangkan sepanjang tempoh kuap ditubuhkan dan beroperasi, 1 sen pun tidak pernah diambil dari tabung ini pada era BN. Hakikatnya nilai aset tambang kuap naik dari 55 bilion pada tahun 2008 kepada 140 bilion Tuan Speaker. pada akhir 2017. Malangnya, Tuan Speaker. bermula tahun 2018, Ya, Tuan Speaker, saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Pekan. saya tak bagi jalan, Tuan Yang Bertuah, ya. Bukankah beliau yang menyokong Yang Berhormat Paguh Nanti. ketika Yang Berhormat Paguh Saya tak bagi- menjalankan langkah Sheraton? Saya tak bagi penjelasan. Pekan Saya nak teruskan yang menyokong ucapannya. Paguh Berhormat untuk menubuhkan kerajaan. Tak, 37
satu adalah jelas. Saya tak bagi penjelasan. Ya, Tuan Speaker, saya minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Ketika itu Tuan Speaker Saya juga berhak. merupakan seorang ahli parlimen yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional semasa langkah Sheraton. Saya Yang tak berhormat bagi Jelutung. tunggulah ucapan Yang saya. berhormat Sila Pekan duduk. juga menyokong Yang Berhormat Pagoh. Jadi Sila kenapa beliau menghentam Pagoh duduk. sekarang? Tuan Speaker, Sila duduk. saya minta penjelasan daripada. Amaran pertama. Boleh beri penjelasan atau tidak? Tak salah saya minta penjelasan. Sila duduk. Tuan Speaker, saya minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Sila Kalau boleh, duduk. bolehkah beri penjelasan? Kalau tak boleh, beritahu tak boleh. Sila duduk. Maksudnya Tuan Speaker tak boleh. Amaran kedua. Tuan Speaker, saya minta penjelasan. Kalau tak boleh beri penjelasan, tidak apa. Sila duduk. Maksudnya Tuan Speaker tak Sila boleh beri penjelasan. duduk. Baik, bagus macam tu. No. Tuan Speaker, maksudnya Tuan Speaker Sila juga tak boleh duduk. memberi penjelasan. Saya minta penjelasan bagi demi rakyat. Sini Sila Yang Berhormat duduk. Pekan sedang menghantam Pagoh. Dewan ini ada peraturan. Saya tahu Tuan Speaker, sebab itu saya Sila tanya penjelasan. Tuan Speaker, kalau tak boleh tanya, kita semua Saya keluar minta lah. penjelasan yang Tak payah kita berwibawa. duduk di Tuan dalam. Speaker yang berwibawa. Beri penjelasan kepada saya lah. Patutlah tak ada quorum, tak boleh tanya. Ingat kita semua keluar lah. Tak Kita boleh. semua keluar. Sila Biar duduk. tak ada quorum balik. Dewan ini ada Apa peraturan. guna hadir kalau tak boleh Sekarang, bertanya? Yang Berhormat Pekan sedang bercakap. Perkara 37(1) amat jelas. Dibenarkan oleh Yang Berhormat Pekan. Silakan. Ini Masih- Yang Berhormat Pekan tidak memberi laluan. Oh, dia tak beri laluan, kita semua Bukankah keluar. salah kami nak Semua tanya nak dengar penjelasan? Apa guna Kami nak macam tanya ni? penjelasan daripada nak Tuan cakap, Speaker nak dengar yang je. berwibawa. Tak Tuan boleh Speaker dengar. yang berwibawa. Tak salah kami tanya penjelasan daripada Tuan Speaker. 37(1) adalah jelas. Tak betul Jelutong ni. Kaedah penanyaan tu tak betul. Silakan YB Pekan. Masih Maknanya Pekan tak berani beri Tuan penjelasan. Ketua. Dia nak cakap seorang diri je. saya nak teruskan ucapan saya. Memang tak malu. Malu Sedangkan- apa bosku kan? Sepanjang tempoh kuap saja nak ganggu. Cakap seorang diri senang. Semua Tuan orang Ketua. boleh cakap seorang diri. You might as well stay in the room and talk to yourself lah. Look in the mirror. Saya banyak lagi perkara saya nak sebut sini, Tuan. Saya bangkitkan peraturan 36/12 sekarang. Kalau Tuan Speaker tak memberi penjelasan, saya bangkitkan peraturan. Dan saya minta Tuan Speaker menjelaskan kepada saya. Tuan Speaker yang berwibawa, yang bijaksana, yang terpelajar. 36/12. Minta Muhammad Pekan duduk. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Di sini Yang Berhormat Pekan sedang menghentam Pagoh. Tetapi bila langkah Sheraton diadakan, bukankah Pekan yang menyokong Pagoh? Tuan Speaker, don't allow him. This is abuse. Yang Abuse. Saya minta penjelasan dari Tuan Speaker. Don't give a free. Berhormat. Jangan bagi muka ni, muka nak Bukankah mengacau ini ya. mengelirukan Dewan? Yang Berhormat Jelutong, yang Final warning. saya Pasir Salak, you not the speaker lah. saya dah bercakap. Ya. Nak jadi duta pun tak boleh. Yang Berhormat Apa pasal ni? Jelutong, Apa kena Yang mengenai Berhormat jadi duta? Pasir Salak, Ni kau ngajar ni. Apa pula melengit sana You sini, kurang apa? sioman lah, you kurang sioman. Buat konsumen, you lah. What are you trying to do? Alamak. I've been keeping quiet, doesn't mean that you can bully again. The Dewan. Yang Berhormat Pasir Salak. Okey, Yang Berhormat Pekan, sila jalan. Saya nak teruskan, Tuan Yang Ketua. Sedangkan sepanjang tempoh kuap ditubuhkan dan beroperasi, satu sen pun tak pernah diambil dari tabung ini pada era BN. Hakikatnya, nilai aset tabung kuap naik Hanya ambil dari pinjaman je. 55 bilion Ambil pinjaman, pada tahun rompak 2008 bank. ke 140 bilion pada akhir tahun 2017. Malangnya, bermula tahun 2018, di mana 4.5 bilion dikeluarkan oleh kerajaan PH, sebanyak 19.5 bilion telah dikeluarkan dari kuap. Setakat ini,
berbanding dengan SIFA, yakni kita tidak pernah sentuh sama sekali pada zaman BN. Sebaliknya bertambah peruntukan setiap tahun. Begitu juga dengan tabung kuan, di mana nilai tabung naik dari 4 bilion pada tahun 2008 ke 17 bilion pada akhir tahun 2017. Sebaliknya, sebanyak 15 bilion juga telah dikorek keluar oleh kerajaan PN. Tuan Speaker Peraturan Dewan. Nilai aset khazanah nasional yang naik berganda dari 33 bilion 36 kurungan 6. Ya Julutong, apa dia? 36. Kenyataan yang berhormat tadi 36 kurungan 6. Saya baca Tuan Speaker. Seseorang ahli dewan tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Kenyataan yang berhormat pekan tadi menyatakan kerajaan PH telah mengorek duit dan mengeluarkannya adalah sesuatu yang tidak benar. Berbanding dengan perkara-perkara melibatkan beliau sendiri seperti 1MDB. Yang berhormat Julutong. Saya minta penjelasan. Yang berhormat Julutong konsif atas topik yang dibercakap. Ya. Sila teruskan. Ya, Datuk Speaker, saya nak tanya. Tuan Yang Tua, saya Tadi cakap- pekan saya sebut cakap atas tentang fakta, GST. ya. Tadi pekan Nilai sebut aset- tentang GST. Saya nak dapatkan penjelasan. Adakah pekan masih ingin melaksanakan GST itu? Shah Alam. Kalau sekiranya dapat kerajaan kembali dan beliau menjadi sebagai Yang- Perdana Menteri. Pasal tadi dia sebut pasal GST. Yang Ya, walaupun berhormat- memalukan negara lah kalau dia Yang jadi berhormat, Perdana Menteri sekali lagi. Pekan. Tapi kita nak tahu, adakah dia nak membenarkan- laksanakan GST Malu balik? besar. Saya Adakah dia nak teruskan laksanakan GST ucapan balik? Saya, Tuan Yang Tua. Ya. Dia ada peluang bercakap nanti. Sila. Nilai aset khazanah yang naik berganda Kita cakap dari kita akan benarkan 33 orang tanya, Datuk Speaker. Bila kita cakap, kalau dia nak mencelah, tanya soalan, kita akan jawab. Kita harap dia pun mempunyai sifat yang sama. Iaitu bila dia buat kenyataan berhubung dengan GST, menyalahkan berhormat- PH, tak laksanakan GST, Yang berhormat- saya nak tanya sama ada itukah Yang berhormat perancangan Shah mereka? Alam, Ya. jika dibenar dan beri laluan oleh pekan, silakan. Sekarangnya Ya. pekan tidak membenarkan. Nanti masa yang berhormat bercakap nanti, silakan. Ya. Bila saya cakap, saya akan benarkan dia tanya. Kalau dia nak tanyalah. Saya bukan macam dia. Baik. Tak tahu malu tapi pengecut. Baik. Ya? Tak tahu malu tetapi pengecut. Tak benar orang tanya. Duduk yang berhormat. Teruskan. Tuan Speaker, terima kasih di atas teguran. Saya nak Saya teruskan. berterima kasih Banyak di lagi, atas teguran. Tuan Tetapi Yang yang berhormat Yang pekan tak boleh berhormat membuat nilai- kenyataan yang mengelirukan Dewan. Duduk. Tuan Terima Yang kasih. Tua, Saya berterima kasih kepada Tuan Speaker yang memberi teguran tetapi tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Duduk. Ya, Teruskan. saya tak mengelirukan Dewan, Tuan Yang Tua. Ini fakta. Ya. Dia cakap tu auta. Ya. 1MDB auta. Nilai aset Tim Lesnar auta. 1MDB auta yang berhormat. Come on lah yang berhormat. yang naik berganda. You dan- stole billions of ringgit. You have no shame. Yang berhormat, Have some shame lah. You stole the people's money. Yang berhormat Jelutong, saya menarikkan kepada peraturan 42 bila seorang itu bercakap. Yang berhormat, yang lain itu tolong diam. Tuan Speaker, Tuan- apa yang auta Tuan Speaker? 1MDB auta. Tuan Speaker. He must have some shame lah. He stole billions of ringgit. Curi duit rakyat. Yang Dia berhormat, Tak malu ke? Tuan Yang Speaker, berhormat peraturan Jelutong. Dewan. Peraturan Dewan 36.6. Sanggahan jahat daripada pekan terhadap Jelutong yang menuduh Jelutong Yang- auta tadi. yang Saya rasa berhormat, yang berhormat Speaker rasa- kena minta pekan tarik balik. duduk. Peraturan Dewan, Datuk. Okey, apa dia? Peraturan Dewan menyatakan bahawa seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut dia kata apa, tak boleh mengeluarkan sanggahan jahat di bawah peraturan. Apa dia yang Dia tuduh. Dia kata pekan 1MDB tuduh auta. Datuk. You tell me Tuan Speaker, is 1MDB auta? You tell me Tuan Tak boleh buat Speaker. tuduhan macam ni. Jelutong. Ini sanggahan Saya- jahat saya- oleh saya- pekan. Tak. rasa This man has got no shame. Dia ganggu ucapan saya. Datuk. Ganggu. Datuk Speaker. Saya- Peraturan Dewan. Saya ada hak nak berucap. Itu saya Tak, maksud. dia buat tuduhan sanggahan jahat. Jangan Datuk. tipu di sini. Don't, you are a shame, man. Jahat. Have some.
Tuan Yang Bertuah, saya nak sambung ya. Silakan. Nilai aset khazanah yang naik berganda dari 33 bilion ke 116 bilion. Dalam tempoh 9 tahun sebelum PRU14 juga telah menurun kepada 82 bilion pada akhir tahun 2020 setelah aset bernilai berpuluh-puluh bilion ringgit yang sepatutnya memberi pulangan yang baik telah dijual oleh kerajaan PH. Ianya jelas bahawa nilai-nilai reserve dan tabung simpanan kerajaan ketika ini sudah jauh lebih rendah berbanding sebelum PRU14. Akibatnya, penarafan kredit Malaysia yang diberi oleh syarikat Fitch telah diturun taraf dari grade A ke grade B pada tahun 2020 buat kali pertama dalam sejarah Malaysia kehilangan grade A. Kesimpulannya, bukan sahaja reserve Petronas, khazanah, kuab dan kuan dikorek atau dijarah, tetapi hutang kerajaan juga melonjak naik sebanyak 320 bilion, iaitu kenaikan lebih 46% sejak PRU14. Tuan Yang Bertuah, kerajaan berdepan dengan keadaan yang cukup mencabar untuk memulihkan semula tabung-tabung dan reserve negara setelah kerosakan teruk ditinggalkan oleh kerajaan PH dan PN terdahulu. YB Pagoh bukan tidak tahu keadaan kewangan negara, sedangkan beliau pernah menjawat jawatan Menteri Kanan dalam PH dan kemudiannya menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan PN. Sebenarnya selepas PRU14, Pagoh berada dalam dua kerajaan yang merosakkan kewangan negara. Beliau juga pernah mengaku belanja 600 bilion untuk menunjukkan keprihatinannya semasa menjadi PM, sehingga kan mengaku kerajaan tidak mempunyai dana lagi. Dari mana? Peraturan sebentar, peraturan Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Saya telah tanya Tuan Speaker beberapa kali. Kenyataan Yang Berhormat Pekan berulang kali menyatakan Yang Berhormat Pagoh telah merosakkan kewangan negara. Beliau sendiri telah, Yang Berhormat Pekan sendiri telah menyokong Yang Berhormat Pagoh semasa Pagoh mengkhianati Pakatan Harapan. Yang Berhormat Jelutong, sila duduk. Saya nak minta penjelasan Tuan Speaker. Adakah Tuan Speaker nak benarkan Pekan ini Bila YB berbohong di Dewan Yang Mulia ini? Jelutong nanti berucap, YB Jelutong boleh bantu. Tapi Tuan Speaker yang berwibawa tak boleh membenarkan Yang Berhormat Pekan menggunakan Dewan ini untuk mencana penipuan. Yang Berhormat Jelutong, saya minta duduk ya. Ya, Yang Berhormat Speaker. Datuk Speaker, factually tak betul apa yang disebut oleh Pekan. Yang Berhormat Pagoh ada dalam kerajaan untuk tiga kerajaan. Sekarang ni dia masih dalam kerajaan. Lalu macam mana dia boleh kata Yang Berhormat Pagoh ada dalam kerajaan PH dan PN sahaja? Tidakkah Pagoh dalam kerajaan sekarang? Sekarang ni So kenapa dia menipu? Kenapa dia nak kelirukan? Tuan Speaker, Pekan tidak memberi laluan. Tuan Speaker, Saya faham, tapi faktanya tak betul. Tuan Speaker, Pagoh sebahagian daripada kerajaan Barisan Nasional sekarang ini. Nanti Yang Berhormat Shah Alam boleh bangkit. Tuan Speaker, saya nak minta penjelasan. Ini adalah seolah-olah Pagoh dan Pekan dalam rumah tidur sekali. Yang Berhormat Jelutong, Pagoh dan Pekan dalam rumah tidur sekali, keluar bergaduh. Tak malu ke? Yang Berhormat Jelutong, anda ni dah buang masa banyak dah ni. Ya, kita hari ni ada Masa Yang Berhormat, saya bertanggungjawab untuk tanya demi rakyat. Rakyat keliru sekarang. Pagoh dan Pekan ni kawan ke lawan? Saya hendak mengendalikan mesyuarat ini sebaik mungkin. Ya, saya akan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan. Anda telah 2 kali diberi amaran. Silakan Pekan. Dari mana dia dapat dana sebanyak 600 bilion ini? Jika bukan dari reserve 2 trilion ringgit pada masa BN dahulu, ataupun dengan menambah hutang negara. Setakat nak membelanjakan duit,
Semua orang boleh. Hanya tahu berbelanja tapi gagal dalam menambahkan hasil negara. Dan Tuan Yang Dipertua, dalam Dewan Yang Mulia ini, janganlah kita memberikan alasan hutang 1MDB sebagai merosakkan kewangan negara. Hakikatnya, nantilah saya bagi nanti saya bagi penjelasan. Hakikatnya, 1 sen pun prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Pada tahun 2018, hutang 1MDB berjumlah 32 bilion. Pada 2019, hutang 1MDB 32 bilion. 2020, 32 bilion. Tahun 2021 hutang yang berhormat Pekan, 32 janganlah bilion. buat tak faham. Adalah debt tidak servicing. betul. Bunga yang kena dibayar Nanti, pun dah nanti. berbilion. Tuan Speaker, tolonglah jangan benarkan Janganlah perkara begitu. ini. Saya minta Tuan Speaker, Please, tolong jangan benarkan beliau untuk meneruskan perbahasan. Yang Dahlah, Tolong, berhormat tolong. Pak Please. negara nak Yang tipu berhormat lagi. Jelutong dan Salam, saya minta. Ya, baik. Terima kasih Datuk Speaker. Tapi debt servicing, kita kena bayar bunga. Untuk 32 bilion tu bukan jumlah yang kecil. Teruskan, Yang Berhormat. Tuan Yang Bertua, adalah tidak betul untuk mencanangkan bahawa rakyat perlu membayar atau menanggung hutang 1MDB. Misalnya, bayaran sebanyak 16.4 bilion yang diterima dari Goldman Sachs bukanlah dari wang rakyat. Itu wang Goldman Sachs yang boleh digunakan untuk bayar hutang 1MDB. Goldman Sachs Begitu bayar juga. pasal apa? bacalah. Pekan. Dana-dana lain yang Pekan. diterima Goldman Sachs bayar Dari pasal apa? DOJ. Pasal dia menipu. Dia skongkol, menipu. Tu yang dia bayar balik. Sila teruskan. Apa Goldman Sachs bagi duit free-free je ke? Yang Berhormat Salam. Please, Jolo kenal tak Jolo? please lah Pekan. Jangan. Jolo kenal tak Pekan? Saya tanya. Kenal tak Jolo? Kenal tak Jolo Pekan? Yang Berhormat Jelutong. Tuan Yang Bertua, Duduk, saya nak bagi memandangkan, penjelasan. Ini semua ganggu saya. Memandang Kami nak tanya demi rakyat. Kami nak tanya demi rakyat di Dewan ini. Jelutong. Dengarlah ucapan Pekan saya ganggu dulu, negara lagi teruk daripada kita ganggu Pekan. The Baik, effect that you have on the country, on the economy is devastating. Yang Berhormat. So don't Remember, talk you stole about the this people's topic. money. Please. You stole the people's money. Yang Berhormat Jelutong. Baik. Yang Berhormat Pekan memandangkan gangguan. Saya tambahkan lagi 3 minit. Baik, terima kasih. Banyak lagi. Sudahlah Speaker, kami dah muak dengar lah. Sudahlah. YB Jelutong. Dana-dana lain yang This is my diterima. last warning. Ya. Saya dah bagi amaran pada kamu 2 kali. This is the last. After this, kita akan ikut peraturan. Teruskan. Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Begitu juga dana-dana lain diterima. Dari DOJ 3 bilion, M-Bank 2.83 bilion, KPMG 340 juta, Deloitte 324 juta. Kesemuanya ini berjumlah hampir 23 bilion. Ini bukan wang rakyat. Sepatutnya wang ini boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Tuan Yang Bertua, ini tidak termasuk aset-aset 1MDB. Penjimatan kepada penyelesaian perjanjian berat sebelah IPP, peninggalan zaman Perdana Menteri keempat yang diselesaikan dengan bantuan 1MDB dengan mengambil alih IPP. Ini telah menjimatkan sebanyak 50 bilion. Penjimatan ini adalah antara sebab reserve tunai Petronas naik daripada 30 bilion kepada 176 bilion. Tuan pada Speaker, tahun saya gunakan 2018. peraturan Dewan. Sebelum dijalankan 36/2. Sebentar. Okey. Tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah sekiranya pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara. Yang berhormat Pekan telah pun disabitkan di mahkamah. Beliau seolah-olah menggunakan Dewan ini untuk menipu
rakyat di luar sana. Yang berhormat, Yang Berhormat Pekan berbincang mengusul perkara ini. Benda ini dah kelain dah ni. Tapi kes 1MDB sedang dibicarakan di mahkamah. Ada yang dah selesai, ada yang belum lagi selesai. Ada di mana Yang Berhormat Pekan telah pun disabitkan. Dan ia tidak boleh dibicarakan di sini. Yang Berhormat Jelutong, masa anda berbahas nanti bangkitkan. Tuan Speaker, ini adalah peraturan Dewan, Tuan Speaker. Ya, sepatutnya Tuan Speaker yang memberhentikan Pekan. Saya memutus memberi petua duduk. Apa betul ni Tuan Speaker? Speaker kena tambah masa lagi. Pekan Yang Berhormat Pekan disabitkan di mahkamah atas kes 1MDB. Di sini beliau menipu di Dewan Yang Mulia ini. Duduk. Tuan Speaker, maksudnya peraturan ini tidak di... Bentara. Tuan Speaker, saya minta penjelasan. Iring Jelutong keluar. Tuan Speaker, saya nak tanya Yang Berhormat Pekan, adakah mengikut hujahnya 1MDB itu menguntungkan negara? Saya nak tanya dia, pasal berdasarkan pada hujah dia. Sebentar, salam saya nak menyelesaikan Jelutong dulu ya. Tuan Speaker, apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Jalankan. Apa kesalahan saya? Mengelirukan Dewan. Saya mengelirukan Dewan. Jalankan bentara. Ya, saya berhak untuk mengetahui berapa hari saya digantung. Kalau saya tak sebut 2 hari. Sekarang saya sebut sehari. Baik, Tuan Speaker. Saya nak Speaker, Pekan ni kena tambah lagi masa dia. Cakap kerana banyak diganggu oleh Jelutong dan Shah Alam. saya tak ganggu, saya tanya soalan. Silakan. Adakah mengikut pandangan Pekan Dengan syarat Yang Berhormat Pekan, 1MDB ini menguntungkan negara, dan adakah sepatutnya beliau diberi pingat kerana terlibat Pekan tak perlu jawab. Yang Berhormat Shah Alam, penghujahan dia begitu. Pekan tak perlu jawab soalan itu. Dapat duit banyak hasil kena benar beri laluan. Kalau ya. Saya tanya dia pasal dia Pekan cakap kempen untuk Johor. dia tak sedar implikasi cakap-cakap dia tu macam seolah-olah 1MDB ni satu projek yang menguntungkan negara. Saya faham apa yang Yang Berhormat tu saya nak dapat penjelasan dia daripada benarkan. dia. No, Terima kasih. Teruskan. Tuan Yang Ketua, penjimatan inilah antara sebab reserve tunai Petronas naik daripada 30 bilion kepada 176 bilion pada tahun 2018. Oleh kerana Bandar 1MDB. Malaysia Masya-Allah. bernilai 140 bilion yang dinilai sebagai aset terbaik Malaysia. Yang Berhormat YB Bagan 1 minit lagi. Gulung. Banyak dikacau, tambahlah masa lagi. Speaker. Bandar Malaysia bernilai 140 bilion yang dinilai sebagai aset terbaik Malaysia. YB Bagan semasa menjadi Menteri Kewangan pernah menyifatkan projek TRX sebagai antara aset terbaik negara, dan YB Langkawi semasa dia melancarkan semula Bandar Malaysia menyifatkannya sebagai projek paling strategik. Tuan Yang Dipertua, saya pun pelik. Sebelum itu heboh kata projek-projek ini jual negara. Selepas itu tiba-tiba menjadi aset paling baik dan paling strategik pula. Tuan Yang Dipertua, kerana banyak gangguan tadi, saya terpaksa mendekkan ucapan saya. Tuan Yang Dipertua, saya nak sebut di sini bahawa MDB menguntungkan negara. Sebutlah. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, saya percaya ketika saya bangun membahaskan titah ucapan Yang Di-Pertuan Agong, pasti ada komen-komen di media sosial yang mahu saya membangkitkan soal air citra. Inilah kali keempat
saya mendesak kerajaan memenuhi permintaan rakyat untuk pengeluaran kali terakhir. Sekarang ini saya lebih optimis sebab seorang ahli dewan sebelum ini yang pernah menggelarkan usaha saya membangkitkan soal pengeluaran air citra ini seumpama meminang Puteri Gunung Ledang. Kini sudah menyokong pula. Menteri-menteri dan pemimpin PN pun sudah U-turn dan menyokong. Jadi kepada Menteri Kewangan, saya merayu supaya permintaan UMNO berhubung perkara ini dan kini disokong oleh parti lain dalam kerajaan dipenuhi. Siapa nak klaim kredit, tak kisahlah. Asalkan permintaan pengeluaran kali terakhir ini yang sangat-sangat diharapkan oleh rakyat dapat dipenuhi kerajaan dengan segera. Sehubung dengan itu, semasa dan sepanjang kerajaan BN memerintah, visi utama tabung haji ada dua, iaitu pengurusan haji terbilang dan kedua tonggak kejayaan ekonomi ummah. Selari dengan visi-visi ini, hibah tabung haji biasanya lebih tinggi berbanding dividen KWSP. Namun ia sudah bertukar selepas PRU 14 apabila kerajaan PH menyatakan bahawa tabung haji tidak perlu berniaga ataupun melabur dalam pasaran equity. Sebaliknya, tabung haji hanya akan menyimpan ke dalam pelaburan simpanan tetap ataupun fixed income asset. Ianya benar. Bila pula kerajaan PH cakap begitu? Bila pula kerajaan PH cakap begitu? Tak boleh melabur dan tak boleh berniaga. Apa yang PH tentukan ialah biarlah hibah itu berdasarkan kepada prestasi Tuan sebenar. Dia kena minta izin daripada saya kalau dia nak Ni mencelah. Yang Berhormat Calam kena minta izin daripada Pekan. Itu dia tak nak peraturan. bagi. Dia dah cakap awal-awal dia tak nak bagi. Dia nak cakap seorang-seorang. Itu yang masalah. Dia Teruskan. sendiri tak ikut peraturan, Tuan dan Tuan. Ianya benar bahawa melabur ke dalam fixed income asset adalah lebih selamat dan lebih berisiko rendah. Tetapi kadar pulangan yang diperolehi juga terhad dan biasanya adalah pada kadar faedah bon kerajaan. Bon kerajaan pada masa kini hanya membayar faedah kepada kadar 3.5 hingga 3.7% setahun. Sekiranya keseluruhan pelaburan tabung haji hanya antara 3.5 hingga 3.7%, maka selepas menolak kos subsidi haji dan kos pengurusan, hibah tabung haji yang mampu dibayar pada setiap tahun hanya sekitar 3 hingga 3.2%. Sekiranya visi dan misi tabung haji masih untuk memperkasakan ekonomi ummah dan memacu kejayaan ummah, maka tabung haji perlu mengembalikan strategi pelaburan mereka dan fokus kembali kepada pelaburan equity dan projek pembangunan hartanah. Pekan, sila gulung. Ya. Ya, Tuan Ketua. Datuk Speaker, Poin akhir tabung sekali. haji telah didapati saya completely mismanaged di bawah Dan Barisan Nasional. Tuan Yang Ketua, Laporan Ketua Audit Negara cukup jelas Saya juga ingin menunjukkan bahawa bawah BN tabung haji dirompak. tak betul. Tak betul pula. Nanti tunggu laporan RCI nanti. Saya nak gulung dengan poin terakhir. Tuan Apa, saya akan jawab dalam ucapan saya. Ya, jawab elok jawab. Cara dia. Saya juga ingin Masa tu nak mencelah boleh. perkara berkaitan high speed rail HSR, pelebaran lebuh raya utara selatan dari Yongping ke Johor Bahru, iaitu pertambahan dari 2 lorong kepada 4 lorong, rapid transit system RTS dan electric train service dan perumahan generasi kedua Felda dan perumahan rakyat. Projek-projek ini adalah penting terutama sekali dalam konteks pembangunan negeri Johor serta keselesaan hidup warga Johor. Saya berhormat berharap projek-projek yang saya sebutkan tadi itu yang telah ditangguhkan ataupun dilewatkan oleh kerajaan sebelum ini, saya amat berharap kerajaan akan terus menyambung projek-projek ini dengan segera, kerana inilah yang dikehendaki oleh rakyat negeri Johor. Rata-rata saya pergi, mereka minta projek-projek ini dilaksanakan secepat mungkin.
Tuan Yang Dipertua, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya ucap terima kasih dan saya menyokong titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ini. Terima kasih.